Alright. So, apa itu right issue kita sebelum ni kita pernah belajar pasal warrant, okey. Hari ni kita nak belajar minggu ni kita banyak lagi nak belajar pasal corporate exercise dan kita akan mulakan dengan right issue lah. Okey, right issue. Apa itu right issue? Okey. Jadi right issue ni adalah satu proses ataupun aktiviti untuk syarikat kumpul modal. Okey. Nak dapatkan modal daripada pemegang saham sedia ada. Okey. Jadi kita tahu bahawa sebelum syarikat tu dia nak listing dekat Bursa Malaysia, dia akan melalui proses IPO, betul? Initial Public Offering. Okey. Jadi proses initial public offering ni adalah proses IPO, mendapatkan modal daripada orang awam. Okey. Dan lepas IPO je, okey, lepas IPO syarikat akan dapat modal lah daripada orang awam. Apa dia guna dengan modal tu adalah basically untuk kembangkan bisnes, untuk dia bayar hutang ke, menjalankan bayar kos operasi, okey. Tapi macam mana pula kalau dah listed dekat Bursa Malaysia, okey, company tu dah listed tapi dia masih lagi nak dapatkan modal daripada pelabur, okey. Jadi salah satu caranya adalah melalui right issue. Okey, dia keluarkan right issue di mana right issue ni adalah dia nak dapatkan modal daripada pemegang saham sedia ada. Jadi siapa yang pegang saham dia akan dapat right issue dan right issue tu adalah satu peluang lah untuk pelabur tu sama ada dia nak bagi modal ke syarikat ataupun tidak. Okey. Dia boleh pilih dia nak bagi ataupun tidak. Okey. Jadi atas apa sebab company keluarkan right issue? Okey. Jadi sebab-sebabnya adalah antaranya nak kembangkan bisnes ataupun sebab yang paling utama sekali sebenarnya adalah kebanyakannya ada masalah keuangan. Okey, company ada masalah keuangan. That's why dia keluarkan right issue. Kalau kita tengok banyak kes-kes tadi sebelum ni, company-company yang bermasalah yang keluarkan right issue. Dia ada masalah dari segi dia punya kewangan dia punya kewangan. Okey. So selain tu ada juga sebab dia nak structure baliklah dia punya modal. Okey, dia punya account. Okey, jadi dia keluarkan right issue. Okey, so boleh faham Jadi kalau dalam proses IPO adalah kita nak dapatkan duit daripada orang awam. Okey, saya rasa tu semua orang dah tahu. Tapi kalau right issue ni adalah syarikat nak dapatkan duit daripada pelabur pemegang saham sedia ada. Okey. Jadi kenapa nak dapatkan duit? Masalah kewangan. Biasanya memang masalah kewangan. Sebab apa nak duit lagi daripada pemegang saham kan? Kan dah dapat duit waktu IPO hari tu. Okay, tapi disebabkan ada masalah kewangan terpaksa minta duit lagi sekali daripada pemegang saham. So tak berapa best lah sebenarnya right issue ni biasanya company-company yang ada masalah. Okay. Jadi macam mana ni kita nak kenal right issue ni dekat platform dia akan keluar simbol OR simbol O. Kita akan nampak kat platform simbol O dan kebiasaannya right issue ni okay, dia ada harga rights lah. Maknanya kalau kita nak sumbangkan modal kepada syarikat, kalau kita nak subscribe right issue tu, kita nak beli additional saham tu, okay, dia akan harga tu akan jadi lebih rendah daripada harga semasa. Okay. Sebagai contoh harga semasa saham XYZ ni adalah RM1. Okay. Kebiasaannya bila keluar right issue, dia bagi peluang kepada pelabur untuk subscribe right issue tu pada harga lebih rendah daripada RM1. Sebagai contoh 80 sen ke 70 sen ke supaya apa? Supaya pemegang saham nampak macam atraktif lah. Wow, aku boleh beli saham XYZ ni pada harga 70 sen aja. Okay, sedangkan harga mak dia sekarang ni adalah pada harga RM1. Okay, so right issue ni dia biasanya harga dia lebih rendah daripada harga saham di pasaran lah. Okay. Kemudian kita kena faham right issue ni, okay, right issue ni sebenarnya dia adalah terbitan saham baru. Okay, terbitan saham baru. Maknanya syarikat dia terbitkan jumlah saham yang baru. Okay, sebagai contoh, kalau sebelum ni syarikat ada 1 bilion saja shares. Okay, bila dia buat right issue, shares dia akan bertambah daripada 1 bilion, bertambahlah ikut berapa banyak yang dia nak tambah. Okay, mungkin daripada 1 bilion jadi 3 bilion.
Okay. Dengan contoh satu, kalau kita cakap nisbah 1, nisbah 2, maknanya satu saham yang lama dapat 2 saham baru. Okay, maknanya daripada 1 bilion yang lama akan bila keluar right issue jadi 3 bilion. Okay, sebab tambah 2 saham yang baru. Jadi total ada 3 bilion. Daripada 1 bilion dah berkembang jadi 3 bilion. Okay. Dia punya bila buat right issue ni maknanya jumlah number of shares tu akan bertambah. Jadi, okay, kalau seorang pelabur tu, okay, dia tak subscribe right issue ni dia tak subscribe right issue, bermakna peratusan pegangan saham dia terhadap syarikat tu dia akan jadi lebih rendah. Okay. Sebagai contoh, kalau 1 bilion sebelum ni syarikat tu dan dia pegang 50%. Okay, dia pegang 50% daripada saham syarikat tu, bermaksud dia memegang 500 juta saham syarikat. Okay. Tapi bila dah right issue, jumlah keseluruhan saham syarikat adalah 3 bilion. Okay. Tapi disebabkan dia tak subscribe, dia masih lagi memegang 500 juta. Okay. Maknanya daripada 50% pegangan saham dia akan berkurangan jadi 500 dengan 3 bilion lah. Okay. Berapa tu? 500 per 3 bilion. Okay. 5 per 3 kan. Okay. 5 per 30. Okay. So, dalam 1/6 kan. Okay. Jadi, kalau dia tak nak dia punya peratusan pegangan saham tu berkurangan daripada 50% berkurang jadi mungkin 20% atau ke 30%, okay. Dia kena subscribe lah right issue tu. Okay. Supaya pegangan saham dia pun maintain dekat 50%. Okay. Jadi itu adalah kelemahan, okay, right issue kepada pelabur. So kalau dia nak maintain pegangan saham dia berapa persen, sebagai contoh dia nak kekal menjadi seorang majority shareholder di dalam syarikat tersebut, dia mesti nak tak nak dia kena mesti subscribe right issue tu. Okay, kalau tak dia akan dilute lah. So ini maksud tiada dilution dalam peratus pegangan saham syarikat sekiranya pemegang saham subscribe right issue tersebut. Okay. So kemudian so kita kena tahu juga harga saham ni akan adjusted. Okay. Apabila X date. Kenapa adjusted? Okay. Sebab pertambahan jumlah saham nanti. Okay. Bila dah keluar right issue macam saya cakap tadi daripada 1 bilion pergi ke 3 bilion. So dia akan berlaku pertambahan jumlah saham dan harga akan adjusted. Okay. So bila pertambahan harga jumlah saham ni juga, okay, earnings per share syarikat juga akan diluted. Okay, kalau kita ada belajar sebelum ni apa itu earnings per share, basically earnings per share adalah net profit bahagi dengan kita punya total number of shares. So bila keluar right issue, total number of shares dah bertambah, jadi earnings per share pun jatuh. Okay, jadi kita kena ingat bila earnings per share jatuh ni sebenarnya benda yang tak begitu baik lah untuk syarikat. Dia menggambarkan sesuatu yang tak baik. Okay. Kalau boleh kita nak earnings per share ni semakin lama semakin meningkat. Tapi disebabkan right issue ni earnings per share pun jatuh. Okay. So bila earnings per share pun jatuh, PE ratio pun akan jadi tinggi. Kita akan nampak PE ratio tu tinggi lah. Alright. So PE ratio pun kita nak kalau boleh rendah kan. Baru kita nampak saham tu sebenarnya macam nilai dia murah lah. Okay, dari segi nilai dia.